Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan terangkan macam mana kita nak menentukan sudut apabila nilai sinus, cosinus dan tangent sudut tersebut diberikan. Okay, ini merupakan 3 langkah penyelesaian kepada masalah kita. Okay, langkah yang pertama, kenal pasti dahulu sukuan berdasarkan tanda positif atau negatif pada nilai fungsi trigono. Yang kedua adalah menentukan sudut rujukan sepadan. Nombor 3 adalah hitung sudut theta berdasarkan sukuan yang dikenal pasti. Okey, pelajar boleh buka muka surat 181 buku teks tingkatan 5. Okey, sekarang tengok contoh nombor 6 itu. Diberi sin theta sama dengan 0.6157 dan 0 darjah lebih kecil sama dengan theta lebih kecil sama dengan 360 darjah. Hitung sudut theta. Okay. Langkah yang pertama, cikgu akan ajar kamu langkah demi langkah. Langkah yang pertama, tadi kita kena kenal pasti sukuan berdasarkan tanda positif atau negatif pada nilai fungsi trigonometri. Okey, sekarang kita tengok pada soalan. Dia bagi kita sin. Lepas tu jawapan atau nilai dekat belakang ni adalah positif. Jadi kena ingat semula kamu punya kuadran itu. Dalam bab ni kena ingat kuadran ini. Kuadran 1, 2, 3 dan 4. Okey. Hari tu cikgu dah ajar analogi untuk hafal kuadran-kuadran ni. Yang ini kena ingat 8 sugar 2 coffee. Maksudnya di kuadran yang pertama semua nilai positif. Di kuadran yang kedua hanya sin saja positif. Yang kuadran ketiga hanya tangent saja positif. Dan yang keempat hanya cosine saja yang positif. Maksudnya dekat sini bila kita tengok sin, lepas tu dekat sini positif, maksudnya dia akan berada di kuadran yang pertama dan kuadran yang kedua. Sebab kuadran yang pertama adalah semua nilai sin, cos dan tangent adalah positif. Kuadran yang kedua adalah sin sahaja yang positif. Maksudnya jawapan itu nanti akan berada di kuadran yang pertama dan kedua. Itu langkah yang pertama. Okey, langkah yang kedua, cikgu tulis sini. Langkah nombor 2, cikgu tulis langkah demi langkah supaya senang untuk kamu faham. Okey, langkah yang kedua adalah tentukan sudut rujukan sepadan. Macam mana kita nak tentukan sudut rujukan sepadan? Kira, yang ini kita kena buat pengiraan sikit. Sin theta sama dengan 0.6157. Okey, nak dapatkan theta, sin ini kita akan bawa pergi ke sebelah. Sin bawa pergi ke sebelah. Macam mana kita nak bawa? Apa yang tinggal sebelah kiri itu nanti adalah theta saja. Sama dengan sin bawa pergi sebelah akan jadi shift sin. Sin negatif 1. Salin balik nombor yang sebelah ke kanan. Kalau dia ada negatif, bawa negatif itu. Okey, lepas tu tekan kalkulator awak. Macam mana nak tekan kalkulator? Tekan shift, tekan sin, tekan 0.6157. Jadi jawapan akan jadi theta sama dengan 38 darjah. Okey, dah settle untuk langkah nombor 2. Sekarang kita nak settlekan langkah nombor 3. Okey, langkah yang ketiga. Ada 3 langkah saja untuk selesaikan ini. Okey, langkah yang ketiga, kita kena hitung sudut theta berdasarkan sukuan yang telah dikenal pasti. Maksudnya, kita kena hitung sudut menggunakan langkah nombor 1 kita tadi. Dalam soalan kita tadi, kita tahu soalan ini sin theta sama dengan 0.6157 berada di kuadran pertama dan kuadran kedua. Jadi, lukis semula kuadran tersebut. Okey, dia berada di kuadran pertama dan kuadran pertama dan kuadran kedua. Okey, 38 darjah. Di sini kita letak 38
darjah. Dekat hujung ni pun kita letak 38 darjah. Sebab hanya dua ini saja yang ada sign positif. Okey, sekarang kalau kita belajar sebelum ni, kita tahu sudut rujukan sepadan kita boleh baca pada paksi X sahaja. Maksudnya, dekat sini adalah sifar. Yang ini 90, yang ini 180, bawah sini 270. Dekat sini dapat lagi 360. Jadi macam mana kita nak dapatkan yang hijau ni? Okey. Sifar tambah dengan 38. Jadi kita akan dapat theta sama dengan 38 darjah. Itu theta 1. Theta yang kedua ini. Ini theta yang kedua. Yang hijau satu lagi ni. Macam mana kita nak dapat? Tengok balik sudut rujukan sepadan. Okey, 180. Kenapa kita ambil 180? Kenapa tak ambil 90? Sebab 180 berada pada paksi X. Jadi 180 darjah kita tolakkan dengan 38 darjah. Barulah kita dapat yang ini. Jadi jawapan dia adalah 142 darjah. Jadi kita boleh tulis theta sama dengan 38 darjah atau, kena tulis perkataan atau itu, atau 142 darjah. Okey, settle. Kena ingat untuk jawab soalan ni kena tahu 3 langkah ini sahaja. Okey, cikgu bagi lagi satu contoh yang melibatkan negatif. Okey, tengok ni. Diberi cos theta sama dengan negatif 0.4226 dan sifar darjah lebih kecil sama dengan theta lebih kecil sama dengan 360 darjah. Hitung sudut theta. Okey, langkah yang pertama, kenal pasti dahulu sukuan yang berdasarkan tanda positif negatif pada nilai fungsi trigono itu tadi. Lukis dulu kuadran kita tadi. Okey, sekarang kita tulis analogi add sugar to coffee. Okey, sekarang kita tengok cos negatif. Okey, dalam kuadran tersebut di manakah cos negatif ada? Okey, kita tengok satu-satu. Kalau A ini semua adalah positif, jadi tak ada yang negatif. Jadi dia tak berada di kuadran nombor 1. Okey, kita tengok kuadran yang kedua. Kuadran yang kedua sign adalah positif. Maksudnya bila sign positif, yang lain akan jadi negatif. Maksudnya dekat yang kedua ini ada cos negatif. Sin positif, cos negatif, tangent pun negatif. Tengok cos ni. Cos ada negatif kan? Okey, cos ada negatif. Okey, sekarang kita tengok lagi tangent. Tangent positif, sin negatif, cos pun negatif. Kita nak cari cos negatif. Yang mana satu ada cos negatif. Dekat sini pun ada dekat sini pun ada cos negatif. Okey, dekat sini pula dekat kuadran yang keempat itu cos positif, sin negatif, tangent negatif. Okey, kita tengok cos. Cos positif ke negatif? Positif kan, maksudnya dia tak berada di kuadran yang keempat. Dia hanya berada di kuadran yang kedua dan ketiga. Okey, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kena tentukan sudut rujukan sepadan. Salin balik soalan tersebut. Okey, soalan kita tadi cos
theta sama dengan negatif 0.4226. Cos bawa pergi ke sebelah akan jadi cos, shift cos. Ni akan tinggal theta sama dengan shift cos kurungan negatif 0.4226. Jadi tekan kalkulator, shift cos, buka kurungan negatif 0.4226, tutup kurungan. Lepas tu awak akan dapat 65 darjah. Okey. Langkah yang kedua dah settle. Langkah nombor 3 pula. Hitung sudut theta berdasarkan sukuan yang telah dikenal pasti. Ni langkah nombor 3. Hitung sudut theta berdasarkan sukuan yang telah dikenal pasti. Tadi dalam langkah nombor 1 kita dah kenal pasti sudut rujukan tu berada di mana, iaitu di kuadran yang kedua dan kuadran yang ketiga. Lukis balik awak punya kuadran tersebut. Maksudnya 65 itu sudut rujukan tu akan berada di sudut di kuadran kedua dan kuadran ketiga. Okey. Jadi dekat mana kita punya sudut itu? Sudut kita akan berada di paksi X. Ini paksi X. Jadi akan berada di pertama yang kedua. Kita tahu ini sifar 90, ini 180, ini 270. Jadi macam mana nak dapat yang ni? Macam mana nak dapat sudut ni? 180 tolak 65. Okey, sudut yang pertama sama dengan 180 tolak 65. Okey, awak akan dapat 115 darjah. Okey, sudut yang kedua ini yang ini. Yang cikgu tanda kuning ni. Ni sudut yang kedua. Okey, macam mana kita nak dapatkan yang ini pula? 180 yang ini 65 kan? 180 kita tambah dengan 65. Sudut yang kedua sama dengan 180 tambah dengan 65 darjah. Awak akan dapat 245 darjah. Jadi macam mana kita nak tulis? Theta sama dengan 115 darjah atau 245 darjah. Okey, itu saja cara untuk kita jawab soalan ini. Jadi cikgu nak ulang balik dekat sini. Ada 3 langkah sahaja untuk kita tentukan sudut apabila nilai sinus dan cosinus dan tangent diberikan. Langkah yang pertama, kenal pasti sukuan berdasarkan tanda positif atau negatif pada nilai fungsi trigono. Yang kedua, tentukan sudut rujukan sepadan. Yang ketiga, hitung sudut theta berdasarkan sukuan yang telah dikenal pasti. Okey, cikgu harap semua pelajar boleh faham mengenai soalan ini. Jadi untuk jawab soalan pengukuhan, cikgu dah sediakan di Google Site cikgu. Pelajar boleh login kepada Google Site cikgu dan jawab beberapa soalan tersebut. Sekiranya ada masalah, pelajar boleh hubungi cikgu. Sekian, terima kasih.